Salam satu Malaysia. Malam ini tajuk kita National Reconciliation, ataupun lebih kita fahami dalam bahasa Melayu dipanggil rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional ni maknanya tuan-tuan boleh dianggap sebagai perdamaian perdamaian di antara semua parti-parti politik. Jadi tajuk pada malam ini, saudara, mampukah rekonsiliasi nasional dapat kita wujudkan ataupun dapat menjadi kenyataan dengan undangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada siang tadi. Beliau mengundang Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP, Presiden Amanah ataupun Presiden PAN, Muhammad Sabu, untuk mengadakan pertemuan bagi membincangkan sebarang kemungkinan mereka, iaitu pembangkang-pembangkang, terlibat sama di dalam jawatan kuasa pemulihan negara. Ini saya rasa satu langkah yang baik, iaitu dengan mewujudkan sebuah kerajaan yang dalam usaha pemulihan mendapat sokongan daripada pembangkang seperti mana yang dikehendaki oleh Baginda Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Ini adalah apa yang telah dicadangkan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Jadi saya yakin, tuan-tuan, selepas perjumpaan tadi dengan mudah satu kenyataan media bersama dapat dibuat. Ini satu benda yang sangat rare. Saya ucap tahniah jugalah kepada Perdana Menteri kerana berjaya untuk mengadakan perjumpaan tersebut, dan perjumpaan itu berakhir dengan kenyataan bersama. Ini satu benda yang saya yakin kalau yang lepas-lepas tidak dapat dibuat, sekarang ianya dalam perjalanan menjadi realiti. Dalam perjalanan, saya boleh kata dalam perjalanan untuk menjadi realiti lah. Ada cahaya di hujung terung untuk melihat gencatan senjata di antara kerajaan dengan pembangkang berlaku, untuk melihat kedua-dua belah pihak memainkan peranan yang sama bagi memastikan bahawa wabak COVID-19 ini dapat kita pulihkan, bagi memastikan ekonomi rakyat dapat kita kembalikan seperti asal, bagi memastikan supaya ekonomi negara dapat kita pulihkan seperti mana saat kegemilangannya satu ketika dahulu. Dan dalam masa yang sama juga ada satu persefahaman yang paling ketara, iaitu kedua-dua belah pihak, iaitu pihak kerajaan dan pihak pembangkang, bersetuju dalam soal untuk pihak anggota pentadbiran ataupun kerajaan tidak mencampuri urusan mahkamah, tidak mencampuri urusan Jabatan Peguam Negara. Ini saya nampak satu benda yang sangat positif. Kalau kita lihat zaman pemerintahan Mahathir dan Muhyiddin, kedua-dua badan ini, iaitu mahkamah dan juga Jabatan Peguam Negara, dipergunakan sehabis baik untuk mengenakan pemimpin-pemimpin UMNO. Kalau kita lihat pendakwaan terpilih berleluasa, kita lihat pendakwaan yang berniat jahat ataupun malicious prosecution berlaku dan bermaharajalela. Kita juga lihat pendakwaan yang bermotifkan politik juga
berlaku dengan amat dahsyat sekali. Law of the jungle. Dan dalam masa yang sama kita melihat bagaimana mereka-mereka yang dekat dengan Tun Dr. Mahathir diselamatkan daripada apa yang dipanggil sebagai pendawaan. Kita lihat bagaimana seorang yang dah dituduh menerima rasuah, iaitu Lim Guan Eng, telah menerima rasuah daripada Pang Lee Kun dalam bentuk sebuah banglo yang nilai dia 4.27 juta ringgit, dapat dengan harga hanya 2.8 selepas beliau bersetuju menandatangani beliau menandatangani pertukaran status tanah yang dimiliki oleh Magnificent Emblem, yang mana Pang Lee Kun merupakan salah seorang daripada board of director-nya. Jadi kita lihat bagaimana 60 saksi sudah disenaraikan oleh pihak Jabatan Peguam Negara. Tiba-tiba selepas 25 orang memberikan keterangan, walaupun mereka telah berjaya menukar Ketua Hakim Negara. Mereka berjaya menukar Ketua Hakim Negara kepada orang dia, iaitu Tan Sri Richard Malanjun, yang kita tahu selepas dia pencen, dia dilantik duduk dalam Board of Director syarikat yang dimiliki oleh Vincent Tan. Saya pasti ianya arahan Mahathir. Dan beliau juga, Richard Malanjun, naik sepentas bersama pemimpin DAP di pilihan raya negeri Sarawak, negeri Sabah. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Lim Guan Eng, walaupun sudah pun 25 orang anggota ataupun saksi dipanggil, namun walaupun dah tukar hakim, walaupun peguam beliau, Tommy Thomas, sudah diangkat menjadi peguam negara, beliau tidak berani untuk meneruskan kes tersebut seperti mana Datuk Seri Najib meneruskan kes dia, seperti mana Datuk Zahid meneruskan kes dia. Akhirnya Lim Guan Eng mengarahkan Tommy Thomas untuk menggugurkan kes beliau tersebut. Kita juga melihat bagaimana kes yang melibatkan Azmin Ali langsung tak sampai ke peringkat pendakwaan. Kita lihat juga bagaimana seorang perogol amah diselamatkan, mungkin akan terlepas daripada pendakwaan setelah dia menyertai Bersatu. Kita lihat bagaimana Xavier Jayakumar tidak ada sebarang pendakwaan ke atas diri beliau, walaupun sahabat baiknya yang kita tahu mempunyai hubungan rapat dengan Xavier dijumpai dengan wang tunai yang begitu besar di tangan dan juga di dalam akaun bank dia. Saudara, banyak lagi lah kalau nak cerita panjang lebar. Jadi hari ini bila mana Datuk Seri Ismail Sabri dan pembangkang bersetuju bahawa tidak akan ada campur tangan politik, maka saya mengharapkan supaya pendakwaan ke atas Lim Guan Eng dapat diteruskan. Pendakwaan ke atas Zeti Akhtar Aziz sewajarnya diteruskan. Pendakwaan ke atas Gopal Sri Ram yang telah berjumpa dengan Tan Sri Apandi Ali, mengarahkan Tan Sri Apandi Ali, mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir mengarahkan beliau untuk menangkap Datuk Seri Najib hanya dengan alasan orang tak suka dia. Sewajarnya mereka-mereka ini dihadapkan ke mahkamah sekiranya tidak ada campur tangan politik. Dan sewajarnya juga semua pendakwaan terpilih yang sebelum ini dilakukan oleh kerajaan PH dan PN di bawah pimpinan Muhyiddin, yang mana jelas berniat jahat, pendakwaan terpilih, ianya sewajarnya dipertimbangkan semula ataupun melalui proses representasi sama ada ianya perlu diteruskan ataupun tidak.